Use slot 2 Idiots FM, powered by Hamasah Ashabab. Tak payahlah main smartphone lagi. Main apa? Aku tutup ni. Udah macam dah hancur. So dah lama lah, 3 bulan lah. Berapa? Okay, minggu terakhir. Belum buka lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ummah innovation, salam semua salam lah. Dah tak semua kan? Dah Dah elok dah. Yang ummah salam minggu lepas dah elok dah. Lepas dah elok. Alhamdulillah. Okay, Cipah. semangat. Dan Alhamdulillah untuk Lispin dah season habis dah baca? Ha? Dah. Okay. Jadi untuk season ni Alhamdulillah kita tahu ada satu perkara yang baik untuk kita konsisten betul. Setiap minggu memang kita pakai baju yang sama. Betul lah. Itu yang macam kalau minggu lepas kan pakai baju campur-campur kan. Ini memang satu benda yang best lah. Terima kasihlah kepada penaja baju ni. Untuk musim pertama. Musim pertama. Musim pertama lah. Yang kedua tak dapat pula penaja. Tapi tak apalah, masih muat. So saya makin kecil sebenarnya. So Jadi, kita dah sampailah kepada episod akhir kita untuk musim kedua ni. Yang bertemakan temakan apa? Change maker and Ummah Innovation. Ummah Innovation. Tiga je bentuk grammar pada episod akhir. Apa? So episod akhir ni kita nak apa? Kita nak conclude lah apa yang kita bincangkan dalam tempoh 2 bulan 2 bulan lebih ni, secara apa ni, rangkuman lah apa semua. Jadi saya rasa lebih baik lah apa ni, Nazirul lah mulakan dulu, konklusikan apa yang dia tulis dalam kitab. Jadi secara kita macam mana, sinopsis ke macam mana? Apa tu change maker lah sebenarnya tu? Apa tu lah change apa maker? itu change maker? Okay, cerita. Kenapa perlu change maker? Change maker ni cerita lah. Dia sini lah, change maker kalau kita translate buta-buta lah, dia adalah Kamu Oxford lah. change, Pembuat. perubahan, maker membuat. Kiranya pembawa. Pembawa. Apa tu bukan buta-buta. Change bringer. Tu jadi change bringer. Sakit pula. Pembuat perubahan. Pembuat Okay. perubahan. So dan pembuat perubahan, bagaimana untuk membuat perubahan? Sebenarnya konteks perubahan tu kita adalah dari sudut menyelesaikan masalah. So maknanya apa definisi, contoh kalau kita tahu kenapa ingin membawa perubahan adalah supaya kita menjadi kita memperbaharui segalanya tentang dunia ni, kita mengubah dunia ni kan. Jadi selalu orang kata aku nak mengubah dunia. Aku nak mengubah dunia. Mari mengubah dunia. Macam mana nak mengubah dunia? Macam mana yalah, dunia kan besar dan aspek mengubah dunia ni tu pun banyak interpretasi. Jadi dalam change maker ni, interpretasi yang paling sesuai kepada apa itu mengubah dunia adalah dengan cara innovate lah, menyelesaikan masalah. Itulah change maker. Maknanya change maker ni adalah individu yang menyelesaikan masalah, mengubah dunia dengan menyelesaikan masalah, membawa inovasi kepada dunia ni dengan menyelesaikan masalah. Macam tu lah. Jadi of course lah, masalah ada banyak, ada macam-macam semua kan. Tapi memang fokus change maker ni adalah menyelesaikan masalah, innovate apa yang ada kepada lebih baik. Jadi untuk innovate, untuk kata melahirkan change maker ni adalah perlu kepada personal, macam kita bincangkan sebelum ni, personal punya perspektif, dari segi kenapa anda kena tampil sebagai change maker, dan kenapa change maker ni perlu dilahirkan dalam keadaan semua orang tak kisah apa yang terjadi kat tempat lain semua kan. Dan selepas tu dia ada bahagian 1, bahagian 2. Bahagian 1 lebih kepada sebab kenapa change maker perlu ada semua kan, dan bahagian 2 lebih kepada manual. Sebagai contoh, untuk menjadi change maker ni anda kena percaya bahawa anda mampu membuat segalanya. Tak adalah membuat segala tu as in ni kan, nanti kan tauhid lari pula kan. Tapi Ciri-ciri jauh benar change maker dia ni. Jauh. kira dia anda mampu untuk membawa perubahan lah. Memang Anda mampu mengubahnya lah. just do it lah sebenarnya. Kira
tak perlu expect kita nak jadi PM, tak perlu expect nak kita jadi billionaire untuk membawa perubahan kan. As kita lah, kita sebagai kita juga mampu membuat perubahan dengan apa yang telah terjadi dalam dunia ni, dengan akses teknologi maklumat, dengan akses kepada komunikasi yang menyebabkan kita mampu mengenengahkan idea yang kita nak bawa itu kepada masyarakat umum. Macam itulah secara Afif pula? Apa? Change maker ni? Apa? Pada yang Faham. faham. Pada faham Afif. Saya faham adalah ia adalah pembawa kepada perubahan. Okey. Pembawa dah change bringer sekarang. Change Okey. Buku kedua kot. Nak cari term sendiri pula. So nak apa lagi? So pada saya, kalau saya pula change maker ni review dia prakata buku. Dia dah minta. Change maker ni samalah macam Nazira cakap. Okay, bye. Dia adalah ejen perubahan, orang yang membuat perubahan. Tak seseorang, dia ada sekelompok. Tak sekelompok, dia satu pertubuhan. Tak satu pertubuhan, dia dalam lingkungan tu lah. Macam kita bertiga. Macam ada orang dia bergerak seorang, ada ni bergerak dua orang, ada ni bergerak sebagai satu pertubuhan. Okay, untuk tackle masalah-masalah tertentu, untuk dia jadi change maker kepada benda tu, menjadi penyelesai kepada masalah tu. Macam dia cakap, pengubah dunia, of course lah, dunia ni luas, sangat luas. Apa yang nak ubahnya? Nak ubah semua, nak ubah apa benda nak ubahnya? Dia tu subjektif. So kita buat dia satu benda yang objektif. So tackle masalah. Kita cari satu masalah, kita gunakan keupayaan kita, capability kita, kita guna apa yang kita boleh sumbang dan sebagainya. Tackle masalah tu, give the solution, dan kita spread idea kita untuk cari team. Itulah. Macam Farizwan kan, selaku mahasiswa kan, dari perspektif Tak habis ke mahasiswa? perspektif mahasiswa, macam mana relevan nak buku ni kepada pelajar-pelajar you ke, macam mana? Saya sangat sarankan lah mahasiswa untuk miliki Jadi buku ni. Sebab buku ni saya dah habis baca, Alhamdulillah. Mahasiswa perlu buku ni supaya kelak bila dia bergraduasi, dia tahu apa dia nak buat. Tak pun dia dah bergerak sebagai mahasiswa lagi, dia dah gerak sesuatu. Sebelum contoh dia ada lagi 2 tahun untuk graduasi, saya ada lagi 2 tahun untuk graduasi kan. At least dah menggerakkan sesuatu supaya lepas kelak dia lagi laju. Dan sekarang ni kan, okey lah, takkan lepas habis grad baru nak baca buku-buku macam ni. Sebelum tu nak baca buku hubungan etnik lah, titas lah, apa sebagainya kan. Buku macam ni kena ada pada setiap mahasiswa supaya mahasiswa ni dia boleh tackle masalah. Lagilah dia ada kemahiran. Dia ambil course ni, confirm lah dia ada kemahiran tentang ni. So dia boleh tackle benda tu dalam konteks ilmu yang dia ada. Tapi kalau dia tak adalah, kalau sebelum ni mungkin dia tak tahu apa dia nak buat dengan benda ni apa. Okey, tahun 1, tahun 2 sebenarnya start habis semester 1 pun dia dah tahu dia boleh buat apa. Apa lagi dah. Sekarang ni kami dah semester 2. Wah. Semester 2 kan. So sebenarnya dah tahu dah capability dia dah tahap kat mana. Saya sarankan lah mahasiswa kat luar sana yang tengok ni kan, yang ni, cari buku ni, buka Ahas Publication, okey, order lah banyak-banyak. Bagilah kat satu universiti. Kau satu universiti seluruh mahasiswa, supaya mahasiswa tahu apa dia nak buat. Dia ada sesuatu lah, InsyaAllah akan spark something daripada buku ni, InsyaAllah. Jadi macam mana? Nak minta prakata ke? Prakata lah. Prakata. So, kalau saya lah, sebab saya banyak terlibat dengan jumpa orang semua tu, sebab dari segi sebagai outbox ni pengarah pun, saya akan jumpa orang, consult semua tu kan. Kalau buku macam ni, dia memudahkan kerja lah. Katakanlah kita tengah consult, kita cerita pasal ni. So bila tak ada rujukan untuk bagi diorang baca selepas tu, ataupun kita memang bila ada rujukan tu jauh lebih mudah. Kata okay, kita cerita ni kan, boleh rujuk buku ni. So dalam kes ni adalah boleh rujuk buku Change Maker, nanti dia akan ulas bahagian ni. So ni memudahkan kerja untuk percepatkan proses pembelajaran sesiapa pun. Ni yang disebut dalam awal-awal lagi, iaitu growth hacking. Buku tu adalah hasil pengalaman selama katakan 2 tahun, 3 tahun. So why not dalam masa 2 hari baca dan dapat pengalaman 2 tahun punya tu. So dia memudahkan kerja untuk semua orang dan melajukan lah. Jadi sepatutnya dari generasi ke generasi akan datang,
sepatutnya menjadi lebih pandai. Betul. Dengan syarat ada penurunan ilmu dan penimbaan ilmu. Dia tak boleh salah satu je. Dia kena ada dua-dua. Kalau tak ada dua-dua, tu yang Pada saya sebelum ni mati kan kita ada bincang dua strategi apa ni, macam ni kita nak change ni by reading the book dan environment kita lah. So siapa yang baru nak start mula baca apa, so saya rasa buku ni lah dia tidak terlalu berat dan tidak pula terlalu ringan. Okey, memang sesuai lah sebab orang macam saya baru boleh faham. So tak ada masalah lah sebenarnya. Mungkin boleh mulakan dengan buku ni. Sebelum kamu mula dengan buku yang lain-lain kan, mula dengan buku ni. Nama je depan UBI dalam bahasa Melayu tu lah. InsyaAllah akan ditranslate lah dalam bahasa English, Urdu, Tamil dan sebagainya lah. So saya rasa boleh mula dengan ni dan kamu akan dapat suasana dekat luar tu kan. Apa nantilah yang diceritakan dalam buku ni apa semua sebagainya. InsyaAllah boleh. Apa lagi nak cerita pasal Changemaker ni? Strategi kita dah cakap semua. Nasihat nasihat macam mana? nasihat daripada penulis sendiri. Sebenarnya Apa harapan untuk takkan buku ni? prakata 50 muka surat. Changemaker ni sebenarnya asal idea dia memang masa dipanggil untuk sesi Outbox yang dia ada oleh Outbox. Jadi Outbox banyak berjasa juga kepada Outbox memang Nazirul Haziq. memang antara kata itulah, saya boleh kata ini juga adalah hasil daripada Outbox sebenarnya. Walau Dia hasil daripada kata-kata dia sendiri. sebenarnya Outbox ni dia in a way Outbox ni dia paksa saya untuk explore benda baru lah. Maknanya dalam konteks ni, even kalau contoh nak bandingkan yang buku saya sebelum ni kan adalah bersifat suka-suka kan, just sharing macam tu je kan. Dan sudah tiba masanya sudah tiba masanya Akhirnya dah matang. dan macam tu lah. Dengar dah pakai Asus. Okey. Jadi kata harapan saya memang sebenarnya ini memang datang dari hati lah sebenarnya. Sejak saya mula keluar daripada Intek yang kata dan bersama Afiq dalam sayembara Gerabak ni. Gerabak ini sayembara dalam orang kata dalam bisnes, dalam startup. Dalam orang kata menjadikan hidup kita ni sebenarnya lebih orang kata luar biasa berbanding orang lain. Dan sejak saya orang kata start buat decision tu, saya banyak travel. Paling walaupun tak jauh ke Endon, paling jauh pun setakat ni kan ke Endon. Kalau Jepun tu dah lama dah. Ke Endon dan saya pergi, orang panggil talk semua, pergi sana sini kan, jumpa orang. In a way benda tu mematangkan saya kan, dan ianya menjadikan saya lebih in a way sebenarnya sebenarnya Changemaker ni kan kita dah terapkan kita kena ada rasa responsibility lah untuk ini untuk bantu rumah ni macam tu kan. Tapi in a way jauh dari sudut saya, ianya adalah satu keseronokan sebenarnya. Satu keseronokan dan satu kata cara untuk saya mendapat self satisfaction tu. Kepuasan. Kepuasan diri dalam orang kata dalam hidup saya. Dan itulah apa yang saya share. Sebenarnya untuk menjadi even untuk jadi seorang businessman sebagai contoh, untuk menjadi orang kata seorang yang outstanding, yang memang kalau saya cerita kat orang apa yang saya buat selama ni, orang mungkin susah nak faham. Susah nak faham dan mungkin susah nak percaya. Kalau macam orang kampung ni saya tanya, awak kerja apa? Saya akan cakap saya ni ambil gambar orang kahwin je. Itulah apa yang saya akan. Tapi in a way macam mana saya nak translate apa yang saya dah lalui bersama Has, apa yang saya dah lalui bersama Outbox, DFL semua, dan benda tu saya kerumputkan dan keseronokan itu saya share dengan dalam buku Changemaker ni. Memang itulah keseronokan, dan saya harap lebih ramai lagi yang in a way dia seronok dengan hidup dia orang, tapi in a way dalam keseronokan tu dia berkongsi menjadi manfaat kepada orang lain. So itulah humanity. Itulah humanity, itulah kemanusiaan. Sebab in a way kita dah banyak hilang kemanusiaan kita in term of kerja. Siapa je berapa ramai orang yang bekerja yang betul-betul excited dengan kerja dia, kan? Berapa ramai pelajar yang betul-betul excited dengan belajar dia. Jadi Changemaker ni
tak adalah nak kata absolute solution. Absolute Absolute tu time form 2. Absolute. Ya Allah. Sebab tu tak boleh tulis dalam BI. Tak apa, translasi kerja orang lain. Okay, dia bukanlah satu absolute solution kepada masalah umat yang ada kat dunia ni. Betul. Tapi ianya Dia adalah mungkin manual. adalah satu kunci. Yang mungkin kunci tu kecil je. Tapi mungkin banyak lagi mangga-mangga lain yang kena mencari kunci kan. Tapi itulah Pak mangga ni dah best lah. jadi kunci yang saya cuba bawa ni insya-Allah akan mampu untuk buka satu mangga. Spesifik mangga Spesifik tu. mangga tu. Dan itulah apa yang saya cuba, lebih ramai orang yang innovate, lebih ramai orang yang buat perkara-perkara yang kreatif, dakwah kreatif ke movement yang mengetengahkan idea yang best kan. Benda tu benda yang seronok tau. Yang best masing-masing orang kata environment bertanding macam mana sentiasa dia ni buat benda hebat, why not kita tak buat benda hebat juga. Fastabiqul khairat. Kita berlumba-lumba untuk kebaikan. membuat kebaikan. Jadi itulah dia seronok itu Kesela-sela je kan. itulah antara sentimental value yang ada. So pada saya secara konklusi dia lah, apa yang kita dapat adalah ni konklusi apa yang kita buat lah. Change maker itulah juga adalah dai, itulah juga adalah khalifah. Bagaimana nak jadi, kamu cari masalah, kamu cari solusi dia, kamu sebarkan idea, cari pasukan, cari tim untuk mendukung idea kamu ni. Lepas tu mula membaca apa semua dan sebagainya dan tahulah terma-terma open collaboration, kerjasama secara terbuka, personal demokrasi kan, bergerak tegakkan hak kita yang kita nak. Kita nak buat apa, buat je, tak ada masalah. Dia simple lah, macam nak memperjuangkan, contohlah kalau kita ambil benda yang macam memperjuangkan hak alam sekitar perjuangkan hak pelajar lah, hak bersuara apa semua, kita nak menentang kapitalisme apa. Benda tu dia dia mungkin akan mengubah dunia, tapi kalau secara simpelnya macam mana nak ubah dunia? Cari masalah, selesaikan. Simple dia sebenarnya. Cari masalah, selesaikan. Itulah bagaimana anda menjadi manfaat kepada orang lain. Contohlah kata, buatlah sesuatu demi ummah ini, buatlah sesuatu demi apa itu sesuatu. Ambil cari itulah masalah, dia. selesaikan. Itulah simple je selesaikan sebenarnya. masalah. Itulah sesuatu. So Afiq, akhir kata sebelum kita beralih kepada musim baru untuk versi aku yang lebih kurus. Okay. Tak asal tak nampak part kurus tu. Okay, teruskan. InsyaAllah lah untuk musim ketiga kelak kita akan datang dengan satu lagi tema yang lebih hebat lah, insyaAllah. Tunggu apa lah. Kita dah ada slot-slot. Saya dengar slot ni bolehlah dengar slot wanita, slot yang lain lah. Pun dengar jugalah, supaya kamu dapatlah isi kepala kamu, isi akal, fikiran semua dengan sesuatu yang bermanfaat, insyaAllah. Teruskan menyokong TEDFM. Bukan sekadar sembang kencang, tapi lebih kencang. Ni tak Teruskan menyokong, Teruskan menyokong. subscribe, Like. share, komen, bagi feedback. Nak datang studio sila. Kalau nak saya sebut alamat kami, boleh sebut alamat ke? Tak, kita nak pindah nanti. So let lo. Okay. Office lain. InsyaAllah. Perform. So doakan untuk semua orang, insyaAllah. Semoga kita semua menjadi change maker. Dan bukan sekadar sembang. Itulah apa yang kita nak terapkan dalam TEDFM sebenarnya. Sebab kami lalui benda tu, jadi kami kongsilah apa benda yang kami cakap ni sebenarnya, insyaAllah. Last, Moga kita tak bersembang kencang semata-mata. Juga dan juga menjadi peringatan lah lebih kepada kita kencang lah. Supaya kita walk the talk lah. InsyaAllah Sedih itu lah. saja daripada kami, episod akhir TEDFM musim kedua. Nak ucap terima kasih Afarizon sebab sudi balik daripada Sabah untuk selalu. Setiap minggu dia balik dari Sabah. Saya itulah pengorbanan yang kita terpaksa buat lah. Untuk menjayakan benda ni. Alhamdulillah lah. Kita doakan Afarizon berjaya kat Sabah, insyaAllah. Moga dia menjadi seorang yang betul-betul change maker dalam view dia. Okay, bye. Semua tak nak lepas. Berhenti lah. TEDFM bukan sekadar sembang kencang, tapi lebih kencang. Terima kasih semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga nanti. Kepada sesiapa yang berminat untuk menjadi sponsor kita, bolehlah contact kami. Betul kami. Dengan segera sebelum musim baru keluar. Alright. Bye. Jangan lupa untuk like, subscribe YouTube channel, SoundCloud dan Facebook page 2 Idiots FM. Bukan sekadar sembang kencang tapi lebih kencang.